أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk kita mengisi malam kita dengan program Kelantan Berhikayat yang dipersembahkan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Program Kelantan Berhikayat ini pada malam ini kita berada pada siri yang ke-21, iaitu satu program yang kita cuba mendedahkan sejarah dan juga tamadun Kelantan sejak daripada zaman dahulu sehinggalah zaman kesultanan yang moden ini untuk memberikan maklumat-maklumat kepada rakyat Kelantan khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya tentang sejarah perkembangan negeri Kelantan bagi membina kecintaan kita kepada negeri dan juga negara kita. Tuan-tuan sekalian, kita telah pun mula membaca hikayat yang kedua yang bertajuk Riwayat Kelantan yang telah ditulis oleh As'ad Syukri Haji Muda, di mana dalam perbincangan pada minggu lepas kita telah membahaskan satu kisah di permulaan sejarah Kelantan yang dikemukakan oleh As'ad Syukri berdasarkan riwayat-riwayat tradisi yang menyebutkan bahawa raja-raja Kelantan pada zaman dahulu dimulakan dengan seorang raja perempuan bernama Cik Siti Jarum Bergiling. Dan As'ad mengatakan bahawa Cik Siti Jarum Bergiling ini ialah seorang raja yang hidup di Kelantan sebelum daripada masuknya Islam ke Kelantan. Beliau mengatakan bahawa kemunculan Cik Siti Jarum Bergiling ini berasaskan mitos yang diriwayatkan oleh orang-orang Kelantan pada zaman dahulu dengan mengatakan bahawa sepasang suami isteri yang bernama Awan Selamat dan juga Mak Sang Kelembai telah menemui seorang bayi perempuan di dalam perdu buluh. Dalam perdu buluh yang kemudian dinamakan Cik Siti Jarum Bergiling. Dan penulis ini sendiri sebenarnya tidak mempunyai keyakinan bahawa kisah mitos seperti itu berlaku. Lalu beliau mengambil satu lagi pandangan yang telah disebut oleh riwayat-riwayat lain, mengatakan bahawa pada zaman dahulu ketika negara India mengalami peperangan kan diserang oleh bangsa lain, raja-raja di India itu telah lari dan salah seorang daripada mereka itu telah lari sampai ke satu kawasan hutan di Kelantan sekarang ini. Kemudian dia melahirkan seorang anak yang anak perempuan itu diletakkan di perdu buluh itu dan kemudian ditemui oleh Mak Sang Kelembai. Kemudian dinamakan dia sebagai Cik Siti Jarum Bergiling. Ini satu kisah yang disebut asal usul kepada Cik Siti Jarum Bergiling ini. Kemudian disebutkan selepas daripada Cik Siti Jarum Bergiling ini hidup dan dibesarkan oleh Awan Selamat dan Mak Sang Kelembai. Selepas itu datang orang-orang luar yang datang berdagang, sebuah jong yang dinaiki oleh seorang nahkoda dan juga malimnya dan juga anak-anak kapalnya yang lain.
kemudian telah bertemu dengan Awang Selamat ini di satu kawasan pantai di Kelantan hari ini. Kemudian mereka telah membuat keputusan untuk tinggal di situ. Mereka telah balik ke negeri masing-masing, kena datang lagi sekali membawa keluarga dan tinggal di situ. Selepas itulah mereka mengambil keputusan untuk melantik seorang pemimpin atau raja. Kemudian mereka menamakan Cik Siti Jarum Bergiling ini sebagai raja mereka. Maka di situlah menurut Hasan Syukri bermulanya sejarah negeri Kelantan yang diperintah oleh Cik Siti Jarum Bergiling. Dan selepas daripada mereka menerima atau melantik Cik Siti ini, mereka namakannya sebagai Sri Maharaja Puteri. Sri Maharaja Puteri, dan mereka mula menyebut Daulat Tuanku. Daulat Tuanku. Kemudian Cik Siti pun melantiklah nahkoda ini sebagai menteri besarnya, dan juga panglima itu malimnya sebagai panglima. Begitu jugalah Awang Selamat dan juga ibunya Mak Sang Kelembai diberikan jawatan-jawatan tertentu dalam kerajaannya, dan dia pemerintah dengan adil. Itu kisahnya yang telah pun kita bacakan dalam siri kita yang lepas. Baik, kita akan menyambung kisahnya. Kata penulis, di sinilah agaknya yang disebutkan dalam kitab Ilmu Alam Melayu karangan R.O. Winstead, Kelantan ditakluk oleh Palembang. Maka yang digambarkan di sini mana itulah bermula kisahnya, cerita sejarah negeri Kelantan. Kata R.O. Winstead, pada tahun 1250 Masihi, ada seorang Cina bernama Chow Ju Kua telah mengarang sebuah kisah dari hal perniagaan orang Cina. Maksudnya zaman dulu pada abad yang ke-13, tahun 1250, seorang pedagang Cina yang bernama Chow Ju Kua, dia telah membuat catatan-catatan dalam pelayaran dia dan mengatakan adapun negeri Palembang pada masa itu adalah sebuah kerajaan besar yang akan negeri-negeri Langkah Sukar, Terengganu, Pahang dan Kelantan sekaliannya tertakluk kepadanya. Jadi kata Chow Ju Kua ini bahawa pada masa abad ke-13 itu beberapa negeri di pantai timur daripada Langkah Sukar, Terengganu, Pahang dan juga Kelantan menjadi jajahan takluk kepada Palembang ini. Inilah kalau kita nak katakan sebagai latar belakang ataupun background yang disebut oleh Hasan Syukri sebagai permulaan sejarah negeri Kelantan, di mana pencatat Cina tu mengatakan bahawa pada masa ni kerajaan Sriwijaya yang terletak ataupun kerajaan Palembang ataupun kita biasa sebut Sriwijaya, dia telah menjajah negeri-negeri ini termasuk Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Pahang sampai ke Langkah Sukar. Langkah Sukar tu petani lah, semua dia menjajah takluk dia. Kemudian kata dia lagi, sebahagian lagi tersebut pula dalam babak Jawa yang bernama Negara Kartagama. Negara Kartagama ni adalah sebuah babat ataupun sebuah hikayat orang Jawa zaman dulu ketika zaman Majapahit. Majapahit, bahawa negeri Kelantan ini tertakluk kepada Majapahit sehingga terdahulu daripada tahun masih 1855 tarikh babak itu. Yang ni dikatakan babak ni ditulis pada tahun 1855 dan sejarah yang berlaku pada abad ke-13 dan ke-14 tu direkodkan bahawa Kelantan ni salah satu daripada jajah takluk bagi negeri Majapahit. Di atas ini telah disebutkan awal-awal kedatangan itulah seorang nahkoda dan malim. Jadi cerita dia balik cerita asal dia tadi, dia kata dia ada sebelum ni permulaan sejarah Cik Siti Kembai tu kerana marinya seorang nahkoda dan seorang malim. Begitu juga kemudian daripadanya beberapa orang nahkoda dan membuka negeri dan buat istana kerana hendak dilantik anak miskin menjadi raja, dan nahkoda itu pun sendiri menjalankan gerak-geri negeri. Maka bolehlah dipercaya bahawa pada masa itu
orang Palembang lah yang suka belayar, menjajahi negeri dengan perahu. Maka sahlah nakala itu ialah kebanyakan anak buah Palembang yang beragama Hindu. Jadi Hasan Syukri membuat satu andaian bahawa pada masa itu abad ke-13 ni kebanyakan orang yang rajin belayar ni ialah orang Palembang ataupun orang Sriwijaya. Jadi boleh jadi orang Sriwijaya itulah nakhoda dari Palembang tu dia mari ke negeri Kelantan dan membuat penempatan kemudian melantik Cik Siti ni menjadi raja. Sedangkan mereka tu beragama Hindu ketika ini. Tambah pula ia telah memegang teraju negeri, yakni dilantik sebagai menteri besar. Dalam cerita tadi kan dilantik sebagai ketua kerajaan. Senanglah dia dibujuk membuta Kelantan kepada agama Hindu. Maka bila dia sebagai seorang Hindu daripada Palembang ni duduk di Kelantan dilantik jadi menteri besar, maka sebagai pembesar dia pun mudahlah nak kecek orang Kelantan ni, rakyat-rakyat Saka ni untuk menerima agama Hindu. Begitulah barangkali nahkoda-nahkoda itu menandakan tarikh ia memegang teraju negeri serta dikembangkan pula agama Buddha, dihantarkan ke negerinya serta dikatakan pula yang Kelantan di bawah takluk Palembang. Maka di sinilah dikatakan Kelantan takluk kepada itu. Faham kami sebenarnya begitu. Apalah ubahnya kalau teraju negeri ini di tangannya. Jadi kata saya itulah yang dia boleh faham daripada riwayat-riwayat lisan orang Kelantan yang mengatakan bahawa nahkoda tu mari daripada Palembang jadi pembesar sejak dia agama Hindu ni, dia sembah agama Hindu. Lepas tu mari pula agama Buddha dikembangkan kepada rakyat Kelantan, dan sekarang itulah Kelantan tu dianggap sebagai jajahan takluk kepada Palembang sebagaimana tercatat oleh Chow Chu Kua dan juga tercatat oleh Babat Jawa Negara Kertagama. Sebab apa Kelantan jadi jajahan Palembang ataupun jajahan kepada Sriwijaya atau Majapahit selepas tu. Kata dia berpunca dari kisah inilah, iaitu kisah orang-orang daripada Palembang dia sebut nahkoda dan malim tadi mari duduk Kelantan, latih Cik Siti jadi raja, kemudian dengan sendirinya Kelantan tu jadi agama Hindu dan terletak di bawah pengaruh Palembang. Apa yang kita bacakan sebenarnya saudara-saudara ialah berdasarkan apa yang ditulis dan dipahami oleh pengarang kitab ni. Betul atau tak betul tu itu cerita yang kedua. Saya baca ni ialah berdasarkan apa yang digambarkan oleh Hasan Syukri. Berapa lama Sri Maharaja Puteri, yakni Cik Siti Wakembang, Cik Siti Jarum Bergiling tadi berada di atas tahta kerajaan, tiba-tiba berturut-turut tahun datangnya pinangan sekalian raja-raja di tanah Melayu memintanya hendak dijadikan isteri. Tetapi permintaan pinangan itu sia-sia sahaja, yang tidak diterima. Jadi Cik Siti ni seorang raja yang masyhur, Cik Siti atau Sri Maharaja Puteri ni dia cok sohu, lepas tu comel pula. Maka banyaklah raja-raja Melayu sekitar tanah Melayu ni berminat untuk mengahwini beliau. Tapi rombongan-rombongan peminangan yang mari ni ditolak oleh Cik Siti ataupun Sri Maharaja Puteri. Dari tarikh ini sentiasalah Sri Maharaja Puteri itu menaruh duka cita kerana bertalu-talu datang pinangan. Padahal dia tiada sekali-kali Sri Maharaja menaruh duka cita kerana bertalu-talu pinangan. Tiada sekali Sri Maharaja Puteri hendak bersuami. Jadi kira-kiranya dia tu berasa duka cita sebab orang tu orang ni mari minta, sedangkan dia sendiri tak ada keinginan nak berkahwin. Tiba-tiba terfikirlah ia jika sekali beliau kekal bertakhta di tempat itu kelak, pada suatu masa datanglah serangan dan tertawanlah aku dengan rakyat-rakyat. Jika aku tidak berubah tempat, sahlah sempit pandangan dan fikiran aku. Oleh kerana itu, eloklah aku perbuatkan negeri di tempat lain. Kasar mula-mula tadi, negeri Cik Siti ni duduk tepi patah. Jadi, bila raja-raja mari pindah, dia tolak. Mari terfikir, kalaulah tiba-tiba negeri yang mari pindah ni marah, lalu mereka ni mari serang. Jadi sudah pasti kita tak selamat. Jadi mari terfikir molek juga kalau kita cari tempat lain ataupun alih negeri ni ke tempat lain yang orang susah nak serang.
Tetapi tetap fikirannya begitu. Apabila tetap fikirannya begitu, bertitahlah kepada Menteri Besar dari Panglimanya, memerintah rakyat tidak berubah tempat membuat negeri yang lain. Dan tetapkan hari supaya berhimpun menyediakan membawa sekalian perakah. Pada hari yang baik, maka mengenderailah Sri Maharaja Puteri itu naik atas gajah, diringi oleh sekalian rakyat, tinggalkan Kuala Lebih dengan sunyi, tiada senyap. Tiada seorang pun yang tinggal kecuali kota pendeknya hingga sekarang. Jadi katanya lepas pada raja terfikir itu, dia pun bersiaplah semua menteri-menteri dia, rakyat-rakyat untuk pindah negeri daripada Kuala Lebih pergi ke satu tempat lain, kota. Dalam perjalanan itu lebih kurang 15 hari sampailah Sri Maharaja itu satu hutan cerai yang besar, dipenuhi oleh pokok-pokok kayu tergayung. Lalu bertitah menebas dan menebal pokok-pokok tersebut, membuat kota dan membuka negeri. Satu kawasan cerai tergayung ni, kawasan cerai yang penuh dengan pohon tergayung. Lalu Cik Siti ataupun Sri Maharaja Puteri ni pun suruh rakyat-rakyat dia mari ni pakat-pakat nebah untuk bina satu kota yang baru di situ. Lalu bertitahlah Sri Maharaja Puteri itu di kota Tergayung ini, dibuat satu taman, kebun, bunga-bunga, tempat bermain dan juga bersuka-suka, serta namakan ditanamkan serba macam bunga. Di sinilah dinamakan negeri dengan negeri serendah sekebun bunga cerai Tergayung. Jadi kita duduk dengar kota tanah serendah sekebun bunga kan, semacam-macam ni. Inilah kata dia permulaan cerita dan sejarahnya. Oleh kerana Cik Siti itu memindahkan negeri dia daripada Kuala Lebih mari ke sebelah hulu sikit, lalu jumpa satu tempat cerai yang banyak pohon tergayung situ. Dia pun perintah rakyat dia tebas-tebas semua rock ni, dan dibinakan penempatan, dibinakan kota untuk dia di tepi Sungai Kelantan ataupun Sungai Kelantan lah ni kan, Sungai Kelantan. Dan di situ pun dibuat taman-taman yang comel, ditanam macam-macam bunga. Lalu tanah cerai Tergayung tadi dikenali sebagai negeri serendah sekebun bunga cerai Tergayung. Adapun cerai Tergayung itu pada masa sebelum ini diperbuatkan negeri, di tepi-tepinya ada banyak kampung yang diduduki orang, barangkali orang liar yang bercampur darah dengan orang Asia, sebagai disebutkan dalam kitab ilmu alam Melayu ni, kitab tulisan R.O. Wistat itu. Tepat sekitar tu, dia Tergayung sebelum daripada Cik Siti Jarum Pilih ni buat kota, kata dia situ tu dah ada orang-orang Sakai, orang asli lah kita kata, yang duduk tepi-tepi situ. Kemudian mereka tu bercampur darah dengan orang-orang Asia, jadi anak-anak mereka ni duduk di kawasan sekitar tu. Maka bila Sri Maharaja Puteri membuka negeri situ, berkumpullah sekaliannya menjunjung dan mengadap serta membawa beberapa persembahan, berhambakan diri. Maka rakyat-rakyat jelata yang ramai sekali tu pakat mari sembah ataupun memberikan taat setia kepada Cik Siti. Maka persembahan dengan suka hati Maharaja Puteri itu menerimanya, dikurniakan persalinan, diberinya kebebasan kepada masing-masing. Dengan lama-kelamaan jadilah sekaliannya di bawah perintah Sri Maharaja Puteri. Jadi orang-orang duduk sekitar situ, bukan rakyat yang dibawa daripada Kuala Lumpur tu, orang asal situ pakat mari beri taat setia dia dan diterimalah macam-macam persembahan. Maka jadilah mereka semua tu rakyat kepada Sri Maharaja Puteri. Beberapa lama Sri Maharaja Puteri bertakhta di situ, tiba-tiba pada satu hari teringinlah hatinya seorang anak supaya menjadi gantinya. Inilah kita manusia kan. Bila dah lama berasa nak pada anak. Pasal apa nak pada anak? Pasal kita nak kepada pengganti. Pasal kita manusia ni jadi mati kan. Jadi nak pada pengganti. Sedangkan dia tak berkahwin. Macam nak anak? Tetapi mustahil mendapat anak dengan tiada bersuami. Sedangkan macam mana dia nak bersuami kalau tiada sebangsa dengannya? Tak ada orang sebangsa dengan dia. Hari tu raja-raja meminta, dia tak say. Sedang terayun-ayun fikirannya, tiba-tiba didapati perkhabaran mengatakan Raja Jembal seorang anak perempuan sangat cantik. Lalu diceritakan panglimanya menghadap Raja Jembal mohon anaknya. Tiba-tiba kata dia masa tengah pening-pening, tengah fikir macam mana nak dapat anak dan semuanya, tiba-tiba mari satu berita kata Raja Jembal ada seorang anak tina
comel. Dia pun royak ke panglima dia, pergi jumpa dengan Raja Jembar tu, mitok anak dia. Wikit tu lah anak dia. Pada ketika yang baik, berangkatlah panglima dahulu balangnya menghadap Jembar. Bila sampai dipersembahkan segala pesanan Sri Maharaja Puteri. Demi dengar Raja Jembar minta itu, duka citalah di hatinya, seraya fikir sekiranya tidak diberi binasa negerinya kerana sekadar Cik Siti Jarum Begini itu setelah masyhur. Jadi Raja Jembar ni duduk sebelah utara, sebelah atas kan. Jadi bila mari rombongnya daripada negeri Tanah Serah Seribu Bunga ni, nak minta anak dia. Bukan minta nak buat natu, tapi minta nak jadi anak akak dia. Jadi Raja Jembar ni pun sedih lah. Takkan nak beri anak dia kat orang. Tapi bila terfikir, Cik Siti Jarum Begini ni kerajaan dia, sebuah kerajaan yang besar dan sudah masyhur. Kalau dia tak beri, artinya dia nak ajak gaduh. Bimbang pula takut-takut Cik Siti ni marah, lalu diserang negeri Jembar tu. Lalu berfikirlah, raja pun berfikir macam mana ni. Nak bagi, tak teramak. Tak bagi, tak boleh. Bahaya. Bila habis fikirnya begitu, lalu bersabdalah ia, yakni raja pun bertitah. Permintaan Sri Maharaja Puteri itu kita sedia taat. Akan tapi duka cita, kita hendak menyerahkan anak kita pergi dengan pengasuhnya sahaja, kerana kita pun telah berapa lama nak mengadap, ialah kita bersama perginya. Jadi Raja Jembar pun kata, ginilah, tak apalah, kita setuju bui anak kita ni kepada Cik Siti Sri Maharaja Puteri ni, tapi rasa sedih kalau nak suruh anak pergi sahaja dengan pengasuh. Moleknya kita raja ni pergi sekali untuk serah. Kemudian bila daripada itu, bersiaplah hulu balang Jembal. Pada hari yang baik, berangkatlah sekaliannya menuju ke kota Serendah. Maka raja berkata, sekalian hulu balang siap semua, kerana raja akan berangkat ke negeri Tanah Serendah ni. Maka bila siap semua, pada hari yang baik tu dia pun pergilah sampai ke kota Serendah. Selang tidak berapa lama, sampailah lalu masuk menghadap Sri Maharaja Puteri dan mempersembahkan anaknya, yakni Puteri Sadong, dengan teriak tangis kerana pencarian itu. Jadi raja pun bawa mari jumpa Raja Cik Siti ni, serahlah anak dia sebagai satu persembahan, dengan keadaan sedih kan, tempat terpisah dengan anak, sedih berjerit lana lah kita kata. Demi dilihat Sri Maharaja Puteri akan kelakuan Raja Jembar itu, pilu pula rasa hatinya seraya bersabda, janganlah Tuan membanyakkan teriak tangis seolah-olah tidak percaya kepada kita. Padahal hati kita Tuan tidak ketahui. Percayalah, akan anak Tuan Puteri Sadong ini akan jadikan anak kita sebenarnya, bukannya anak peliharaan. Sama juga sebagai peliharaan Tuan, kerana hati kita Puteri Sadong ini nak dijadikan ganti tahta kerajaan Tanah Serendah Sekebubunga ini. Jadi Sri Maharaja Puteri ini mujuk pula Raja Jembar, tak sedih lah. Sebab anak usaha kita ni, kita bukan nak nanya, nak gapo, tapi kerana kita nak berhajat, nak pera dia, lepas tu nak sudah jadi raja ganti Cik Siti Jarum Begiling. Senampak kami ikrar Sri Maharaja Puteri itu adalah sebenar. Akan tapi di hati Raja Jembar barangkali tu kasih di bibir mulut saja. Takut kasihnya di bibir mulut saja. Yalah, biasanya nak suruh anak kan. Nak suruh anak pada orang lain. Hak belah terima tu janjilah macam-macam gini-gini, walaupun memang itu tujuan dia. Tapi sudah pasti Raja Jembar tu duk bimbang, rasakan mulut je mana nanti buat lagu lain. Siapa tahu suatu masa di hadapan kelak, bila dapat anak yang lain, berubah pula hatinya, dia tinggalkan menjadi sakai Norelia kerana kasih ke anak yang baru. Tahu satu hari dati beranak anak lain, ataupun boleh anak angkat lain, yang comel lagi, yang bijak lagi, maka sudah pasti anak dia Puteri Sadong ni akan terabai saja. Jika hatinya berubah demikian, tidak dapat tiada jika perkara benar itu sekalipun dipandai berhona lah. Dan
akan anak yang baru itu jika bagaimana jahat tabiatnya yang mencederakan tubuh badan sekalipun akan dipandang elok dan benar. Jadi ni kebimbangan ya, kebimbangan hok mari melitah dalam hati dia, jadi konflik dalam hati Raja Jembar. Yalah, anak kita hari ni baik. Lepas tu kalau mari orang walaupun dia baik macam mana, kalau dia tak kena, dia kata kahwin ni beronah. Bila mari satu anak yang baru, walaupun dia jahat, kalau dia kena, dia kata baik. Itulah perangai manusia kan. Tidakkah pecah hatinya jika sekiranya hal demikian. Tapi anak yang sebenar itu dipukul dan digodai lebur sekalipun, dia tidak meneraka anak yang baru tu, entahlah. Ini semua ni listasi hati je lah. Itu gambar oleh penulis. Bila dia dengar Raja Jembar ikrar Seri Mahaja Puteri itu nampaknya bersungguh-sungguh, barulah dia percaya dan redha menyerahkan anaknya dan sedaplah hatinya. Lalu bermohon kembali akan dengan kurnianya. Dengan dikurniakan Seri Mahaja Puteri, berapa harta benda yang meletakkan hatinya. Jadi dia pun bila Raja Seri Mahaja Puteri ni janji anak kita akan jaga molek apa, kita akan jadikan dia raja ganti kita apa semua-semua gini. Maka Raja Jembar pun rasa lega hati dia. Dia pun rasa bolehlah terima untuk tinggal anak dia sini. Dia pun minta balik. Bila balik, Raja Puteri tu pun berilah macam-macam hadiah lah, kita kata hadiah untuk mengembirakan hati Raja Jembar itu. Semenjak Seri Mahaja Puteri mendapat persadang, terhiburlah sedikit hatinya serta bertambah-tambah kasih sayang. Sebagaimana anaknya sendiri dijagai oleh inang pengasuhnya. Bila dapat persadang ni, dia pun happy lah, gembira. Dia pun jagalah anak ni bersama dengan pengasuh-pengasuh dia dengan baik sekali jaga. Di sini tersangatlah munasabah dihuraikan asal-usul tak ada sadung itu. Dari manakah datangnya? Maka poin yang kedua di sini dibawa oleh kitab ni, Puteri Sadung ni dia sebenarnya asal-usul daripada mana? Tiba-tiba muncul nama Puteri Sadung yang diminta oleh Cik Siti Jarum Bergiling ni atau Seri Mahaja Puteri ni dijadikan akad. Dia pun sebut mana asalnya, daripada mana asalnya ataupun origin kepada Cik Siti Kembar ni. Di bawah ini diterangkan dengan ringkas sahaja. Sebelum daripada kampung Jembar itu menjadi negeri, kota dan raja, telah didiami orang Sakai Kelantan agaknya. Mana zaman dulu kota Jembar ni, sebelum ada kota Jembar, sebelum ada kerajaan raja ni, kata dia situ tu dulu boleh jadi tempat duduk orang-orang Saka. Orang Saka tu kira macam orang asli lah. Orang-orang zaman dulu, kampung zaman dulu. Maka pekerjaan mereka berhumur, tanam padi. Tiba-tiba yang daripadanya satu daripada sedang buat homo, terjumpalah seperdu buluh betung di tepi homonya. Buluh betung lagi kan. Jadi seorang ni duduk nyakun apa dia berhumur padi ni, tiba-tiba di tepi satu perdu buluh betung jumpa seperdu buluh betung tepi homonya. Sekonyong-konyong terdengar satu suara dalam buluh itu. Maka geluh gesahlah ia, lalu diperhatikan baik-baik suara itu dan suara kanak-kanak menangis. Maka menepalah ia ke tempat itu, dapati baik-baik suara itu suara kanak-kanak. Dia dapati satu daripadanya bunting. Lalu dipanjat dan dipotong ke bawah, dibawa turun dan dibelah. Bila sahaja pecah buluh itu, zahirlah seorang kanak-kanak laki-laki. Dibawa ke rumah, dipelihara sehingga besar. Dan masyhurlah orang kampung itu mendapat seorang anak-anak laki-laki dalam buluh. Maka apabila beramai-ramai melihat dan mendengar cerita itu, hairanlah sekalian serta berasalah takut pula dipuja, disembah dan raja ke kampung Jembar, senamakan Raja Sinaran Matahari. Jadi dia sebut cerita asal-usul Raja Jembar tu. Dalam zaman dulu di tempat kawasan kota Jembar tu, kata dia situ orang-orang Saka duduk, mereka tu duduk cucuk tanah padi lah berhumur. Tiba-tiba satu orang, salah satu daripada orang Saka ni, ketika dia tengah-tengah tanah padi tu jumpa, dia tengah cedung-cedung ni jumpa satu perdu buluh. Perdu buluh betung. Dan tiba-tiba dengar pula budak jerit. Dia pun duk pati dengan batai buluh mana. Dia pun tengok buluh tu ada buting. Dia pun kerak buluh tu belah, ada budak. Dia pun ambil budak tu buat kelik. Lalu
jaga, kemudiannya budak ni akan jumpa dalam bulan betul ni, dipuja-puja, akhirnya jadi raja dengan nama Raja Sinaran Matahari. Itu nama alhamdulillah. Nama yang sebut oleh tradisi, raja tu nama dia Raja Sinaran Matahari. Jika kita halusi dapati sebenarnya seorang orang kampung Jembar pasal itu sakai, kan tabiat suka sakai lah, bila sahaja dapati satu benda pelik, disembah dan dijunjung, dipuja. Sebab apa dia kata usia sakai. Pasal orang sakai tu dia tak boleh jumpa barang pelik, dia akan puja. Dia ingat ni Tuhan kot. Kau gana gitulah, pakat puja, pakat sembah. Sebab itulah sebelum ni Puteri Sadung sendiri, sebelum ni Cik Siti sendiri jumpa dalam Perdu Buluh juga. Ayah dia dulu jumpa dalam Perdu Buluh. Balik pakat puja semua jadi raja akhir sekali. Orang ni pun sama juga, jumpa dalam Perdu Buluh betul pula. Maka perangai orang asli atau orang sakat ni bila jumpa barang pelik ni, dia pakat puja, pakat sembah, dijunjung dan dipuja kata dia. Kemudian daripada itu, seorang daripada orang kampung itu dapati lagi seorang kanak-kanak perempuan di atas ramuan kayu dikelilingi oleh buih air. Air hulu hanyut melalui sungai yang berhampir situ lalu dipelihara. Seorang sakai lain pula jumpa seorang budak tena. Budak tena ni kata dia jumpa hanyut dari sungai daripada hulu duduk atas kita kata tu ada buih. Macam ada sapah-sapah tu duduk atas sapah tu ada buih kat tepi-tepi tu gitu. Kan? Atas ramuan kayu, maknanya kayu-kayu hacu-hacu, serubuk-serubuk kayu ataupun kayu kena rici-rici tu, duduk budak tu, budak perempuan tu. Lalu dibawa menghadap rajanya, ini Raja Sinaran Matahari tadi. Tadi dijumpa raja tu, dia pun akad jadi raja lah sekali dengan nama Raja Sinaran Matahari. Satu masa lain, jumpa pula seorang budak tena. Hanyut tengah sungai dalam buih. Lalu dia pun ambil anak budak ni, pergi bawa pada raja dia, Raja Sinaran Matahari. Dan dikahwinkan kerana pada masa itu Raja Sinaran Matahari tidak mempunyai isteri. Bila budak tena ni besar, bawa ada raja, menikahlah dengan raja. Raja jumpa oleh Perdu Buluh, bini dia ataupun permaisuri yang nak menikah ni ialah seorang puteri yang berjumpa dalam ramuan kayu yang hanyut dalam buih air dalam sungai tu. Tambah pula keturunan antara keduanya tiada sangat berbeza. Tak, dua-dua je jumpa dalam gerok belakang kan. Gitulah kata dia. Ni mungkin ada unsur-unsur dongeng ke, itu saya letak ke tepi dulu. Kita fokus kepada apa cerita yang digambarkan oleh digambarkan oleh Hasan Syukri. Dengan isteri inilah mendapat 3 orang putera laki-laki dan seorang daripada putera itu mendapat pula seorang anak. Dan daripada satu daripadanya adalah Puteri Sadung. Artinya Sadung ni cucu kepada Raja Sinaran Matahari. Kerana Sinaran Matahari dengan puteri yang kita jumpa dalam buih tadi, bila berkahwin dapat 3 orang anak laki-laki. Salah seorang anak laki-laki dia ni melahirkan pula seorang anak, berapa orang anak, salah seorang daripada anak dia adalah Puteri Sadung. Akan tetapi tidak lama dipelihara oleh ayahnya, tiba-tiba dipinta oleh Seri Maharaja Puteri, yakni Cik Siti, sebagaimana ceritakan di atas tadi. Jadi katanya tok dia ni jumpa dalam buluh betung. Jumpa dalam buluh betung, orang pun ambil perak. Dan kemudian dia jadikan raja dengan apa? Raja Sinaran Matahari. Lepas tu ketika raja Sinaran Matahari jumpa pula dengan budak perempuan dalam buih. Dalam sungai, ambil orang naik, perak-perak besar, bagi ke raja. Bila bagi ke raja, dijadikan isteri oleh raja tadi, lepas tu boleh anak. Boleh anak 3 orang. 3 orang anak ni, salah seorang daripada anak-anak Raja Sinaran Matahari tadi, boleh pula beberapa orang anak lain, cucu-cucu dia, dan salah seorang daripada cucunya itu ialah Puteri Sadung. Lalu, ketika dia jaga Puteri Sadung ni, baru nak besar, mari Cik Siti Jarum Bergiling ataupun Seri Maharaja Puteri ni, minta Puteri Sadung tu nak buat anak akad ke dia. Gitulah, ada cerita yang pertama. Maka pada masa Seri Maharaja Puteri meminta Puteri Sadung, ayahandanya lah yang memerintah negeri Jembar. Jadinya raja yang pertama tadi, Raja Sinaran Matahari tu dah
mangkat. Jadi ayah kepada Cik Sadun ni nama dia tadi disebut Raja Sakti kan. Raja Sakti. Jadi Raja Sakti ni anak kepada Raja Sinaran Matahari. Jadi maksudnya Raja Sakti itulah yang merintah negeri. Dan dia lah ayah kepada Puteri Sadun. Akan tapi tidaklah luas kekuasaannya sebagaimana Seri Maharaja Puteri. Maknanya kawasan jajah takluk dia tu kecil lah. Sekitar Kota Jembatu saja kajak dia. Sedangkan Cik Siti ni kajak dia besar. Meliputi kawasan negeri Kelantan luas ni. Sebab itu diberi nama anak dikasih itu. Sehingga masa sekarang ini pun keturunan Jembati tidak boleh lalu di bawah pokok buah betung. Apatah lagi membuat rumah atau makan rebungnya. Memang itulah kepercayaan yang ada pada orang Kelantan. Anak-anak Jembar ni dia tak boleh nyuruh bawah buah betung. Tak boleh ambil bula betung tu buat jemuran rumah ke buat dinding rumah tak boleh. Dan makan bula betung pun tak boleh. Adalah akibat-akibat dia. Di sini kami bahasa dua cerita nak mempercayai asal usul bagaimana ceritakan di atas. Kata si penulis ni, dia kata hamba sendiri tu berat nak terima. Yalah, berapa kali dah cerita mai beranak ada bulu semacam ni kan tak? Cuma orang tua-tua sahaja berprogram begitu kuat. Memang secara tradisi di Kelantan, orang tua-tua sebut gitulah sejarahnya tubik daripada bulu betul. Senampak tiada dalil, tiada juga ada dalil. Cuma orang tua-tua berpegang kuat begitu. Senampak kami bahawa Raja Sinaran Matahari dan dia isteri itu barangkali anak orang-orang Hindustan yang lari dari tanah Melayu. Jadi dia main pusing-pusing kat itulah. Baik bila tak tahu mari mana boleh jadi anak raja daripada India lah. Mari duduk sini, ada ni lah jadi jumpai jadi raja tu. Walau hak sebenar kita pun tak tahu. Bagi dia kata boleh jadi tu anak raja daripada India. Di dalam perjalanannya di dalam hutan itu berlangsung beranak tengah jalan. Oleh sebab membawa anak kecil dalam hutan itu suatu perkara susah, barangkali daripadanya yang laki-laki dibuang ke dalam buluh, anak perempuan dihanyut ke dalam sungai. Tiba-tiba didapati orang sakat yang menerima Jembar, dipelihara, disembah, dijunjung dan dipuja serta dikahwinkan keduanya dan jadikan raja sekali. Itu saja yang kami nampak. Jadi kata As'ad, dia rasalah hak logik sekali raja India tadi mari lalu nusuk lautan tu beranak lautan tu. Anak pertama laki-laki boleh. Dia pun bubuh atas buluh tadi. Jumpa kat orang. Lepas tu boleh anak seorang pula, anak tino dia beranyut dalam laut, dalam sungai. Jumpa kat Jembar juga. Kata dia. Lepas tu lah baru dia dijaga, baru dia jadikan raja. Pasal As'ad ni, walaupun dia riwayat yang terkenal, riwayat yang popular di kalangan orang Kelantan, bila sebut kata beranak, jumpa dalam buluh betung, seolah-olah budak ni beranak daripada buluh, memang kita payuh nak terima segi akal. Walaupun masyhur disebut oleh orang tua-tua. Jadi dia kata nak bagi logik, berjadi raja tu beranak, dia peletuk anak dia di pedu buluh. Jadi orang mari jumpa tu, jumpa anak orang tinggal. Bukannya buluh tu beranak tu budak. Di sini berpalinglah pula kami menceritakan Seri Maharaja Puteri yang memelihara anak angkatnya Sadun yang kami panggil itu. Jadi kata dia kita balik semula pada cerita Puteri Sadun dengan anak angkat dia, yakni dengan mak angkat dia ni Seri Maharaja Puteri. Di dalam pelihara itu makin hari makin bertambah besarnya dan bertambah pula cantiknya sehingga banyaklah anak raja yang gila berahi. Apa boleh buat kerana anak angkat seorang raja besar. Di dalam hal ini begitulah. Begitu sampailah ke pendengar Cik Siti, saya berfikir baiklah aku kahwinkan, mudah-mudahan dapat mengganti tempat kerajaan serendah sekebunga ini. Jadi anak-anak raja di sekitar tu dengar cerita kata Puteri Sadun ni makin comel, dia makin besar, makin comel. Maka Telio nak pergi minta tak pada taraf. Kenapa? Kerana raja-raja tu raja kecil. Sedangkan Cik Siti Kembar atau Cik Siti Jaga Bergilir ni, Seri Maharaja Puteri ni, dia seorang raja yang besar. Jadi oleh kerana banyak orang Telio pada dia, maka Cik Siti pun terfikirlah molek juga kalau dia kahwinkan Puteri Sadun dengan seorang raja tertentu supaya dia tu boleh ganti dia jadi raja lepas pada ni.
apabila tetap fikirnya lalu bertitahlah kepada sentri dan panglimanya membuat sebuah kota yang lain yang tak berapa jauh daripada kota Kayum. Tiba-tiba didapati setempat yang sebelah utara, apabila musta'id lalu dinamakan kota Jelasin. Adapun cadangan Cik Siti membuat kota Jelasin itu, dari situlah dihimpunkan anak-anak raja hendak dipilih jadikan suami. Anaknya Puteri Sakdo. Jadi dulu Puteri Sakdo ni, Sri Maja Puteri ni pergi ke tapak kota Jelasin itu, panggil mana-mana anak raja nak pilih buat natu. Gitulah. Kan? Bila terpilih, maka di situlah tempat yang dianggap sebagai baik untuk dibangunkan sebuah pusat pentadbiran baru atau kota yang baru yang dinamakan dia Kota Jelasin. Kota Jelasin itu di kampung kota sekarang. Di kampung kota sekarang ni di sebelah belakang sekolah kebangsaan kota. Berampir dengan RTM tu kan, dekat dengan WKCI. Jadi di sebelah dalam tu, daripada kampung kota di tepi sungai, belah menghala WKCI ni ada satu tempat tu, kita sekolah kebangsaan kota. Kota-kota kampung kota tu dia ambil nama kampung kota ni daripada Kota Jelasin tu lah. Dan Kota Jelasin tu lah dijadikan pusat pentadbiran untuk Puteri Sakdun dan suaminya. Maka pada suatu hari keluarlah Cik Siti ke Balarong Seri seraya bertitah kepada menteri dan panglimanya menyambut anak-anak raja yang muda hadir ke Kota Jelasin. Maka titahnya dijalankan dengan tidak berlambatan lagi kerana pada itu juga habis kerana anak raja muda dijemputnya. Jadi kata dia, bila Kota Jelasin ni siap, dia panggil lah anak-anak raja nak buat natu tadi ni. Jumpa dia pun interview lah kalau bahasa kita ni. Dia cek sore-sore interview. Sehingga dia puas hati nak pilih siapa jadi menantu untuk dikahwinkan dengan dikahwinkan dengan Puteri Sakdo. Jadi tuan kitab kita ni dia berhenti setakat tu dulu. Kita berkait dengan Cik Siti kembar, Cik Siti Jangan Bergiling dan anak akaknya Puteri Sakdo dan juga keluarga dia Angga Jembat tadi berhenti setakat tu dulu. Kenapa? Kerana penulis ni nak beralih pada satu tajuk yang baru berkaitan dengan beberapa kemusykilan berkait dengan asal usul nama Kelantan. Jadi sini penulis kita ni mengemukakan beberapa teori lah, kalau kita kata teori ataupun maklumat-maklumat yang diberikan berdasarkan riwayat tradisi Kelantan mari mana nama Kelantan tu. Jadi kita tengok satu-satu nama Kelantan ni lah. Ada pun nama Kelantan telah banyaklah diagak-agak orang akan asalnya. Begitu juga diriwayatkan oleh beberapa buah kitab, buah hikayat ni sebut nama ni. Akan tetapi bersalahan setengah dengan setengahnya. Ni kata gini, ni kata gini, ni kata gini. Yang tak boleh ditetapkan yang mana satu boleh kita pegang. Maka setengah daripada riwayat itu dalam kitab-kitab itu seperti berikut. Dia kata antaranya yang sebut itu begini. Yang pertama Kelantan itu daripada perkataan kilatan. Kilatan. Iaitu sebelum lagi sebuah negeri nampaklah kepada seorang sebelah barat. Barat ni tan ni lah. Kalau Kelantan kata belah barat ni orang tan ni. Orang barat tu orang tan ni. Jadi orang sebelah barat tu duduk di tan ni, dia nampak. Dia tengok ke sebelah timur, dia nampak satu benda. Pada pertengahan malam, sentiasalah memancar-mancar cahaya di sebelah Kelantan. Dia nampak di sebelah Kelantan tu ada cahaya, lilak cahaya. Terang seperti kilat. Disebab itu, apabila telah jadi negeri, maka dipanggil negeri Kelantan. Itu nama dia asal. Kerana belah di Kelantan ni, dia nampak lilak kilat ni. Maka bila Kelantan itu tukar jadi sebuah negeri, maka orang barat tersebut negeri Kelantan. Pasal kilat banyak. Dengan lama-lama, kata Kelantan itu berubah jadi Kelantan. Kelantan jadi Kelantan. Jadi ini disebut dalam kitab Geografi Semenanjung Negeri Kelantan. Itu sebuah kitab
karennya Datuk Perdana Nik Mahmud. Yang kedua, kelam hutan. Apa ni? Pendapat yang kedua kata nama Kelantan asal pada kata kelam hutan. Kelam hutan. Jadi kelam hutan tu kalau sebut dalam bahasa kata kelam hutan. Kelam hutan. Kelam hutan. Kalau kita dengar molek kata atau pronunciation dalam bahasa Kelantan sendiri, kerana sebut tu berubah jadi kata Kelantan. Kelam hutan. Kelam hutan. Kelam hutan. Kemudian daripada negeri serendah itu habis kebesaran raja-raja pada masa itu, kembalilah negeri menjadi hutan. Jadi kata bila kota ni, bila dah lama, dah habis kerajaan dia, tak ada orang kata. Jadi tapak kerajaan serendah, negeri serendah Sekebunga tadi, bertukar jadi hutan. Maka kata dia jadi hutan tu dah sebut kelai hutan. Memang hutan tu bila banyak dia kelai lah. Kelai hutan. Maka dengan kerana yang demikian itu melancarkan lidah orang luar, negeri serendah telah bertukar jadi Kelantan, kelai hutan. Memang tak ada dulu serendah Sekebunga. Lah ni tukar jadi kelai hutan dah. Tak nampak dah negeri. Maka dengan sebab berat sebutan bertukar mim dengan nun, maka dibuang hu, maka jadilah dia Kelantan. Jadi oleh kerana nak sebut kelam hutan tu jadi payah. Jadi dibuatkanlah min kelam hutan. Kelam hutan. Jadi Kelantan. Lama-lama jadi Kelantan. Ini pun disebut oleh Datuk Perdana dalam kitab Geografi Semenanjung Negeri Kelantan. Jadi Datuk Perdana sendiri bawa dua pandangan. Kan? Kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga kata dia asal daripada kata gelar hutan. Tadi kelam hutan. Kelam tu gelar kabut tu, kelam tak nampak. Kelam hutan. Pasal kerana tapak kerajaan dulu, kota serendah tu bila lama tinggal naik erok penuh, kelai tak nampak dah, sebut kelam hutan. Yang ketiga ni gelam hutan. Gelam tu sini pokok kan, pokok gelar tu, gelar hutan. Kebanyakan daripada hutan-hutan paya yang asalnya telah dipenuhi dengan begitu banyak di tepi-tepinya pokok gelar. Jadi oleh kerana kawasan dataran Kelantan ni daripada Pasir Putih sampai ke Tupak ni ialah asalnya ialah delta Sungai Kelantan, kawasan berpaya. Kawasan itu ditumbuhi oleh hutan-hutan gelar. Maka banyak hutan gelar sini sehingga ada andaian mengatakan bahawa Kelantan itu mari dikatakan gelar hutan. Kemudian yang keempat dengan nama kilatan juga. Tadi kilatan dah, ni kilatan juga tapi lain. Pada maksud ataupun lain. Kata dia cahaya kilat yang muncul di bukit. Sebuah bukit yang bertetangga dengan Tanjung Lebih dilihat oleh Raja Abdullah pada masa dia melarikan diri bersama isterinya Puteri Sakdeng daripada Hulu Balang Siam serta menamakan bukit dan sungai itu Bukit dan Sungai Kelantan. Jadi dulu masa Raja Abdullah ni sudah dipilih oleh Cik Siti Jarum Giling ni menjadi menantu dia pun menikahlah dengan Puteri Sakdeng, duduk di Kota Telasi. Bila cerita kecantikan Sakdeng ni sampai kepada Raja Sial perintah mari ambil Sakdeng dia balik pula Sial. Jadi sebab itulah Raja Abdullah ni bawa bini dia lari masuk ke sebelah hutan tu, memudik ke hulu. Tiba-tiba dia tengok di kawasan apa ni? Dia tengok ke sebelah negeri dia tu nampak cahaya kilat. Maka dia pun panggil kata bukit dengan sungai tu dengan nama Bukit Kelantan, Sungai Kelantan. Akhirnya dekat nama Sungai Kelantan, Bukit Kelantan. Sehingga pada masa ini masih dipanggil oleh putera-putera bumi yang dipelakkan Bukit dan Sungai Kelantan. Ini berdasarkan Putera. Putera ni satu majalah yang terbit tahun 20-an dulu oleh Putera Kelab. Dan Putera mengatakan asal-usul Kelantan ni daripada kisah Raja Abdullah ni. Jadi kita dapat lihat di sini ada bab yang pertama kan. Di sini bertentangan sedikit dalil yang senampak kami walau tidak memberi cukup puas hati masing-masing sekalipun berharap tidak menerima apa-apa teguran yang tidak ikhlas.
Kata dia gini, ada pendapat dia ada beberapa pandangan lah. Yang pertama tentang kilatan. Nampak ada persamaan antara dua cerita tadi. Cerita pertama tadi kata nama kilatan tu kerana orang belah barat ni, orang belah petani nampak cahaya lilat belah Kelantan, dia berkata negeri Kelantan. Sedangkan hak ni pula Tajak Abdullah tu nampak ada cahaya lilat-lilat, dia pun panggil Kelantan juga. Dia serupa ceritanya, cuma waktu Raja Abdullah tengok waktu orang bertani. Jadi kata dia nama yang pertama dengan nama yang keempat itu ada persamaan. Cuma bezanya pandangnya waktu malam di sebelah hutan Kelantan. Akan tapi tidak dapati dalilnya dalam masa ini. Tak ada sebagai dalil, cerita je ada kan. Kedua, pendapat yang kedua yang ketiga tadi gelar hutan dan juga kelas hutan. Sebenarnya Kelantan menjadi hutan rimba. Yang ni kelas hutan. Begitu juga dengan tanah daratan ditumpak dipenuhi kayu gelas. Yang ni gelar hutan. Akan tapi tak ada dalil yang kuat yang baik di mana nama menjadi nama atau gelar itu dari bagi negeri ini. Tambahan dari riwayat orang tua Islam yang pandai bertanya khabar. Jadi cerita tu andaian pengkaji-pengkaji kata dia. Andaian pengkaji di mana orang yang menulis yang mengkaji ni kata boleh jadi nama dia daripada kata gelar hutan atau daripada kelas hutan. Jadi itulah mari tubib kata Kelantan. Sedangkan kedua-dua tak ada sebagai dalil, tak ada sebagai hujah yang kuat, cuma andaian-andaian yang dibuat oleh penulis berdasarkan persamaan nama dan bunyi. Kelam hutan, gelam hutan. Kalau sebut Kelantan, gelar hutan, kelas hutan. Jadi bila lama-lama tu sebutan tu jadi lari sikit Kelantan. Itu dia ulah empat yang pertama. Kemudian yang kelima. Ini pendapat yang kelima kata dia bukit yang ternampak kilatan di kemuncaknya itu dilihat oleh Raja Abdullah. Lalu digelarkan nama Bukit Kilatan. Begitu juga sebahagian juga sungainya sehingga ia tinggal terlekat di lidah putera bumi Kelantan pada masa dengan nama Bukit Kilatan. Ikut juga tadi kan ada cerita sama. Katakanlah bukit itu tidak nama Raja Abdullah kerana tiada juga dalilnya. Cuma riwayat orang sahaja yang tidak boleh, yang tak boleh dipakai atau gelar bukit ini datangnya kemudian daripada telah jadi negeri dan bergelar Kelantan. Kalau begitu, daripada siapakah pula datangnya gelar ini? Tak apakah sebab dinamakan bukit ini Bukit Kelantan. Ini Kelantan sekarang. Bukankah banyak lagi bukit-bukit elok dan permai berdekat dengan tepi-tepi sungai? Kenapa tak namakan begitu? Tiba-tiba sebuah bukit yang jauh duduknya daripada bandar dinamakan nama itu. Tidak pelik kejadian ini boleh dikatakan dengan dalil terang. Jadi dia ulah cerita sama pada pandangan dia lah, komen dia bahawa nama Kelantan tu yang dibubuh daripada bukit tu pasal apa dia mesti jadi nama dari Kelantan? Adakah kerana bukit tu sedangkan bukit lain pun ada banyak lagi comel-comel tepi sungai, dekat dengan sungai, apa nama bukit tu dipilih menjadi negeri Kelantan? Itu soalan-soalan yang ditimbulkan oleh Saad ni berdasarkan nama-nama yang sebut lah. Jadi ada 4 nama tadi kan? Ada 4 nama. Pertama nama Kelantan yang dikatakan ulasan dia nama tu serupa dengan nama nombor 4 Kelantan juga. Cuma beza dia waktu tengok belah malam nampak apa ni kilat-kilat di sebelah Kelantan panggil Kelantan. Yang kedua, yang ketiga pula nama tu memang ada. Gelar hutan tu mungkin ada. Tapi setakat mana nama tu sebenarnya telah berubah menjadi Kelantan. Itu satu persoalan. Kemudian yang keempat, berkenaan dengan Raja Abdullah disebut nama Kelantan tu pada berdasarkan bukit tu. Pasal apa pilih bukit tu sebagai nama Kelantan? Bukit tak ada macam-macam. Bukit Panah ada, Bukit Tiu ada, macam-macam bukit di sekitar kawasan tu. Bapa pergi pilih Bukit Kelantan. Jadi itu soalan dia. Wallahualam, kita pun tak tahu, penulis pun tak boleh cerak lagu mana. Tapi itulah kata dia antara kisah-kisah riwayat yang disebut oleh orang tua kita zaman dulu tentang asal-usul negeri Kelantan. Jadi kata dia senampak kami 1 dan 4 sajalah yang berhampiran sekali dengan nama Kelantan. Oleh sebab hendak menentukan satu boleh berpegang,
di sini dibentangkan 2 soal. Jadi kata dia antara 4 nama yang muka ni, nombor 1 dan 4 nama Kelantan tu nampak serupa dengan paling dekat dengan perkataan Kelantan. Jadi kata dia ada 2 soal di sini kalau kita nak tengok. Yang pertama, bolehkah disahkan Abdullah serta isterinya sampai ke bukit dalam perjalanan melarikan diri dan menamakannya. Di sini ada riwayat yang disebut dalam Putra tadi, majalah Putra. Dia kata, ya kodok Raja Abdullah ni lari dalam hutan daripada Serangan Siap tu, lari nusuk ni sampai ke bukit tu. Tak tahu siapa boleh buktikan siapa gitu. Lepas tu Raja Abdullah pun berubah nama bukit tu Bukit Kelantan. Soal dia, betul ke tidak Raja Abdullah lari tu siapa ke bukit tu? Sedangkan bukit tu duduk dalam hutan, belah hulu. Yang kedua, orang petani kau yang datang ke Kelantan pada masa dulu dan bertemu bukit dan sungai yang serta menamakannya. Jadi sebab tadi kata yang pertama tadi, riwayat kata orang petani kata dia nampak di belah Kelantan tu lilat cahaya. Jadi kata dia orang petani kau mai ke Kelantan zaman dulu dan bertemu bukit sungai menamakannya. Bila mai kata dia pun nampak ni pun ni bukit kita panggil Bukit Kelantan lah. Sungai ni pun kita panggil Sungai Kelantan. Adakah begitu? Tanya dia. Adakah orang petani tu mari dan dia telah namakan gitu. Jadi ini sahajalah yang dapat kami dalilkan. Itu je yang boleh fikir. Kata setakat tu je yang kita boleh fikir, kita boleh hujah. Tak tahu setara mana benar ataupun tidak benar hal nama itu asal daripada perkataan tersebut. Di dalam hal itu pun kami masih berduka cita lagi kerana tidak dapati dengan halus, mana dia tak dapat menyelesaikan cerak. Lagu mana sebenarnya? Ada tu orang royak gini-gini tapi dia sendiri pun duk fikir payah juga terima tu. Melainkan berserahlah pula kepada timbangan dan fikiran pemuda-pemuda Kelantan yang suka main berat asal usul tanah airnya serta juga mengesyorkan pengeluaran dalil-dalil yang secukupnya. Dia kata terserahlah kepada generasi muda hok mana minat soal Kelantan tu, pasti tengok betul ke tak lagu tu kan, betul ke tak lagu tu. Dan kalau kita rasa tu betul, pakak-pakak usaha buat mari hujah, buat mari dalil. Apa kita kata gitu, mana sumber rujukan dia. Dia kata dia pandang kami lebih elok menyertai dan mendahulukan dalam hal ini. Jadi kata dia pandangnya tadi tu gitulah pandangnya dia kata. Jadi dalam hal ni kata molek kalau kita pergi tanya 2 orang. Yang ni pertama tuan pengarang majalah Pengasuh, yang kedua tuan pengarang Al-Kamaliyah. Jadi majalah Pengasuh pada masa ni pada masa buku ni atau karangan tulis tahun 1930 ni, sebenarnya majalah Pengasuh ni pengarang dia bernama Datuk Laksmana. Datuk Laksmana ni pengarang lah disebut ya, pengarang majalah Pengasuh. Majalah Pengasuh tu asas-asas pengarang dia tu ialah Tok Kenali. Lepas Tok Kenali diganti pula oleh Datuk Laksmana. Datuk Laksmana. Datuk Laksmana ni Datuk Haji Muhammad bin Datuk Seri Diraja Khatib Muhammad Said. Itu Datuk Laksmana. Dia kenal kata ke. Dia ni pengarang majalah Pengasuh lepas Datuk Kenali. Yang kedua, pengarang majalah Al-Kamaliyah kata dia. Siapa orangnya? Pengarang majalah Al-Kamaliyah ni pada tahun 30 tu memang terbit tahun 30. Al-Kamaliyah tu dia terbit boleh kata bersamaan tahun dengan majalah apa nama ni? Majalah Kencana yang asal tulis cerita ni. Dan kata dia pengarang majalah, sebenarnya pengarang majalah Al-Kamaliyah ni nama dia Haji Umar Haji Tayyib. Iaitu sepupu kepada As'ad Syukri. Jadi anak beranak dia jugalah. Sedangkan ketua pengarangnya ialah Haji Nuh bin Ali. Haji Nuh bin Ali ni satu seorang tokoh yang terkenal, iaitu guru ataupun cikgu di Mahad Muhammadi. Dan dia ni misalnya orang sebut dia ni Haji Nuh Loya. Haji Nuh Loya. Haji Nuh Loya ni dia adalah dia dikatakan sebagai pengarang. Jadi majalah Kamiliyah ni dibuat oleh Haji Umar Taib. Haji Umar Taib ni kiranya sepupu kepada penulis kitab ni Sa'ad Syukri.
Adapun Ajinus Loya tadi ialah pengarah kepada Al-Kamaliyah. Kata dia, kalau nak tahu cerita sebenar, nak rujuk ke semula, kita tanyalah dua orang ni, Datuk Laksamana dan juga Ajinus Loya ni, untuk kita tahu bagaimanakah kedudukan sebenar nama bagi negeri Kelantan. Begitu jugalah pemuda-pemuda Kelantan yang masih dalam asuhan pengasuh. Di mana-mana muda-muda untuk belajar nulis dan mengasuh tu, dia kena kaji lah. Kaji tengok lagu mana sebenarnya nama asal negeri Kelantan. Adakah berasal daripada kata Kelantan tu ke, ataupun Gelai Utai ke, Kelai Utai ke, ataupun lain-lain. Bukan ada riwayat lain sebut sebenarnya nama Kelantan tu mari daripada kata Kerak Letai. Kerak Letai. Kerana pernah ada sejarah Kelantan dulu, negeri Kelantan ni dibelah dua. Kerak Letai, maka disebut Kerak Letai. Asal kata Kerak Letai nama dia Kelantan. Itu satu pendapat yang lain. Pendapat yang lain. Tapi pendapat tu tak dibawa oleh penulis kitab kita ni, riwayat Kelantan. Tapi dia bawa ada 4 pandangan. Kelantan tu ada 2 pandangan berkenaan Kelantan. Kemudian ada satu pandangan berkenaan dengan Gelai Utai. Ada satu pandangan lagi Kelam Utai. Jadi ketiga-tiga keempat nama yang dikemukakan ni, kata dia kita kena kaji balik, tengok lagu mana. Kalau ada mana-mana orang berminat kaji, pergilah tanya, belajar dengan pengarah majalah pengasuh dan juga pengarah Al-Kamiliyah. Jadi maksudnya dia royak sikit Kelantan dan dia minta anak-anak muda Kelantan tu supaya pergi buat kajian. Supaya dengan kajian-kajian tu kita dapat memperkembangkan ilmu dan dapat kepastian lagu mana sebenarnya. Itu. Jadi itulah tuan-tuan sekalian dapat kita kongsi pada malam ni sikit berkenaan dengan sejarah negeri Kelantan ni, di mana disebutkan berkenaan dengan asal-usul Puteri Sadong dan lagu mana Puteri Sadong ni telah diambil oleh Cik Siti Jara Bergiling atau Seri Maharaja Puteri ni dijadikan anak angkat dia. Dan disebut juga dalam kisah kita baca pada malam ni beberapa nama atau asal-usul pada nama negeri Kelantan itu sendiri. InsyaAllah bila kita sambung akan datang ni, kita akan lihat lagi berkenaan dengan sambungan pada cerita tadi, iaitu asal-usul kepada raja-raja perempuan tadi, Raja Puteri Sadong, Raja Cik Siti Jarum Bergiling, dan juga lagu mana berkenaan dengan keadaan raja, ada juga kerajaan Cik Siti, Raja Abdullah yang jadi menantu dia juga Puteri Sadong. Itu kita akan bincang dalam kuliah ataupun dalam sesi kita akan datang, insyaAllah. Jadi sebagai akhirnya, saya mengambil kesempatan pada malam ini pesan pada semua rakyat Kelantan khususnya dan juga rakyat Malaysia amnya, supaya kita terus bersama-sama menjaga SOP. Jaga jarak anda, pastikan anda pakai mask dan juga anda sentiasa mencuci tangan, ikut SOP dan semua perkara termasuk solat Jumaat. Dan saya juga minta supaya kita pakak-pakak mendaftarkan diri untuk divaksinkan sebagai satu usaha ikhtiar kita dalam kita menangani masalah COVID ini. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita melalui vaksinasi, melalui ikhtiar kita dengan mematuhi SOP, dia jadi sebab kenapa Allah Ta'ala akan angkat balik penyakit ni daripada kita semua. Mudah-mudahan komitmen yang kita beri, sokongan yang kita beri, kerjasama yang kita beri akan memberikan pulangan yang positif kepada kita, di mana kita dapat membebaskan diri kita semua, rakyat di Kelantan ni dan juga seluruh rakyat Malaysia daripada penyakit atau wabak yang sedang merebak sekarang ini. Mudah-mudahan usaha kita, ikhtiar kita, doa kita, tawakal kita, pergantungan kita pada Allah Ta'ala itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pakak-pakak bersabar di atas ujian Ta'ala bagi, dan pakak-pakak bersyukur di atas nikmat yang Tuhan beri pada kita masih sihat, boleh berhikayat pada malam ni.
kita boleh dapat macam-macam ilmu, kita masih lagi boleh bekerja sihat, semua ni nikmat, kita syukur pada Allah Ta'ala. Adapun ujian-ujian Allah Ta'ala mari dengan kesusahan keperharian COVID ni, kita pakai sabar. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripadanya. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang.